Bertemu lagi dalam editorial. Saya Margaret Gambang dan salam satu Malaysia. Tiada siapa menyangka penerbangan MH370 yang membawa 12 kru dan 227 penumpang hilang daripada paparan radar ketika dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing kira-kira sejam setelah berlepas dari KLIA pada 8 Mac. Ia dijadual tiba di Beijing pada 6.30 pagi hari sama. Detik itu pengalaman paling pahit bagi Malaysia. 38 daripada penumpangnya rakyat Malaysia, 153 China, 7 Indonesia, 7 Australia, 3 Perancis, 3 Amerika Syarikat, 2 New Zealand, Ukraine 2, Kanada 2 dan masing-masing 1 Rusia, Itali, Taiwan, Belanda dan Austria. Kejadian itu sukar diterima. MAS begitu tinggi reputasinya dan antara syarikat penerbangan yang mempunyai rekod keselamatan terbaik di dunia. Dan Ahad lalu genap setahun MH370 hilang bersama penumpang dan seluruh muatannya. Sehingga kini, misteri kehilangan pesawat itu belum terjawab. Berikutan itu, laporan interim siasatan kehilangan MH370 diumumkan pada Ahad bagi mematuhi Peraturan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. Siasatan dijalankan mengikut lampiran 13 kemalangan pesawat dan siasatan insiden bagi Konvensyen Penerbangan Awam Antarabangsa Konvensyen Chicago seperti dilaksanakan mengikut Peraturan Penerbangan Awam 1996. Lampiran 13 protokol ICAO menggariskan jika sebarang laporan kemalangan dan siasatan tidak dapat dimuktamadkan, satu kenyataan interim perlu dikeluarkan pada setiap ulang tahun insiden itu. Pesawat Boeing 777-200ER yang didaftarkan sebagai penerbangan MH370 hilang sejak setahun lalu. Dan editorial malam ini menganalisis laporan interim itu. Operasi mencari MH370 adalah yang terbesar dalam sejarah penerbangan dunia, membabikan lebih 26 negara dan 166 aset termasuk 81 pesawat dan 85 kapal. Pencarian di selatan Lautan Hindi yang dipercayai titik terakhir perjalanan pesawat itu meliputi kawasan seluas 26,000 km persegi atau 44% daripada 60,000 km persegi kawasan lautan paling dalam di dunia itu. Pasukan mencari terdiri daripada Biro Keselamatan Pengangkutan Australia (STSB), Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan (NTSB), Cawangan Siasatan Kemalangan Udara United Kingdom (AIB), Pentadbiran Penerbangan Awam China (CAAC), Jabatan Penerbangan Awam DCA Malaysia dan TAILS serta kumpulan Boeing. Australia membelanjakan hampir 60 juta dolar Australia untuk pencarian di laut dalam, sementara Petronas membelanjakan 66 juta ringgit untuk sewa kontrak kapal Go Phoenix di selatan Lautan Hindi. Kerajaan Malaysia turut menyediakan peruntukan bagi operasi mencari itu. Pada 29 Januari, Kerajaan Malaysia mengisytiharkan kehilangan penerbangan MH370 sebagai satu kemalangan di bawah Peraturan Penerbangan Antarabangsa. Fasa ini cuma bermula apabila pihak Perdana Menteri mengisytiharkan pesawat telah berakhir di selatan Lautan Hindi. Dan ketika itu kita lihat pihak-pihak terbabit dalam pencarian kotak hitam di dasar laut telah menggunakan tempoh julak masa 30 hari yang kita lihat, yang kita maklum sebelum ini, dengan teknologi yang sebaiknya untuk cuba mengesan isyarat ping tersebut. Dan selepas fasa itu berakhir, kita lihat bahawa aset-aset yang terbaik yang sepatutnya yang telah digunakan. Siasatan misteri kehilangan MH370 dijalankan sebuah badan bebas yang diketuai Malaysia. 7 negara iaitu Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis, China, Singapura, Indonesia dan Australia turut membantu. Pasukan penyiasatan antarabangsa itu ditubuhkan pada April 2014. Amat komprehensif sekali dan berlandaskan perundangan, berlandaskan proses-proses SOP perundangan dari segi kecelakaan pesawat dan dibuat dengan kualiti yang amat baik sekali.
Jadi sekaligus ia menepis macam-macam cemuhan dan tuduhan dari segi konspirasi dan cover up. Ini disebabkan oleh nampak dengan jelas yang main peranan besar dalam tu bukan saja Malaysia tapi negara-negara yang bebas dari insiden ini. Apakah yang terungkai dalam laporan interim setebal hampir 600 muka surat itu? Adakah misteri kehilangan MH370 sudah ada jawapannya? Laporan interim itu barangkali tidak menjawab keluh kesah waris penumpang dan anak kapal pesawat Malang itu. Mereka menanti dan akan terus menanti sambil menaruh harapan orang disayangi yang terlibat dalam misteri kehilangan pesawat itu ke Beijing ditemui. Memang cukup sedih dan tanggal 8 nanti dia akan cukup setahun. Tapi perasaan itu memang sama. Dari mula-mula dia hilang, iaitu tanggal 8 Mac 2014 yang lepas. Masih mengharap sebab apa? Kita ni sebagai orang Islam kan, kita percaya dengan qada qadar. Kita sampai itu kita berdoa, kita masih mengharap insya-Allah Allah akan bagi jawapan dia. Allah, semua ni datang musibah ni daripada Allah dan Allah yang bagi musibah ni, dia katakan. Dia nak tengok kesabaran kita manusia ni, kesabaran dia sejauh mana. Terus mencari sehingga terjumpa bukti-bukti yang kata anak saya dah meninggal ke, tak ada ke. Selagi tak ada bukti, saya berharap dan yakin anak saya masih ada lagi. InsyaAllah. Harapan saya tak ada lain lah. Harapan saya hanya jangan hentikan pencarian tu sebab kita nak tengok jugalah debris macam mana MH17 diorang ada serpihan-serpihan. So sama jugalah dengan kes kami, jangan berhenti sebab kami pun nak tahu apa yang berlaku. Laporan interim itu disediakan di bawah bab 6 perenggan 6 lampiran 13 ICAO untuk memberi maklumat mengenai perkembangan siasatan pesawat berkenaan. Laporan itu menyebut kurang 40 minit selepas berlepas, menara kawalan trafik udara terputus hubungan radar dengan pesawat ini selepas ia laluan igari. Number 1. Airworthiness and maintenance and aircraft systems. Number 2, ATC operations from 1719 to 2232 UTC on 7 March 2014 or 0119 to 0632 Malaysian time on 8 March 2014. Number 3, cargo consignment. Number 4, crew profile. Number 5, diversion from flight plan route. Number 6, organizational and management information of DCA and MAS. And number 7, satellite communications, SATCOM. Yang penting Australia, Malaysia dan China kita tetap committed dalam misi pencarian MH370. Dan saya nak tegas di sini bahawa misi pencarian teruskan. Dan seperti yang saya tegaskan tadi, 60,000 square kilometer dan ia perlu dan kita hanya habis lebih kurang 43%. Banyak lagi yang belum kita selesaikan. Meskipun tiada petanda sahih bagi menjawab misteri kehilangan penerbangan MH370 itu, Kerajaan Malaysia dan MAS sudah melengkapi tanggungjawabnya terhadap waris penumpang dan anak kapal Malang itu, malah melebihi tanggungjawab yang digariskan. Kehilangan MH370 ketika dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing itu amat sukar diterima. Air mata waris yang tumpah sama ada di bumi Malaysia, China dan Australia menangisi kehilangan orang tersayang, sesuatu yang amat sukar ditangani. Pada tahap ini, tiada pihak yang boleh memberi jaminan bila misteri kehilangan MH370 itu terjawab. Sekian editorial malam ini, saya Margaret Gambang. Selamat malam dan salam satu Malaysia.